Baik, lintas langsung negeri-negeri kita mulakan dengan Kedah. Antara yang diberi tumpuan, program imunisasi COVID-19 juga bantuan persekolahan untuk anak-anak yatim. Untuk laporannya, kita terus saja bersama Muhammad Rashid Jali. Silakan, Rashid. Terima kasih. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri Kedah secara rasmi bermula 28 Februari lalu. Untuk fasa 1, proses imunisasi berjalan lancar. Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kedah kini mengenal pasti senarai penerima vaksin untuk fasa seterusnya yang turut melibatkan warga negara asing yang bekerja di sini. Pengarah MKN Kedah, Muhammad Zawawi Zakaria berkata, keseluruhan 25,155 anggota barisan hadapan di negeri ini telah menerima dos pertama. Petugas di peringkat daerah juga sudah digerakkan untuk mengumpul data dan maklumat bagi rujukan negeri dan persekutuan. Untuk fasa 1 ni kita tidak menghadapi banyak masalah lah, sebab kita dah mengenal pasti senarai penerima tu di peringkat awal lagi. So cabaran kita ialah di peringkat fasa 2, fasa 3 dan fasa 4 lah. Sebab yang melibatkan mungkin jumlah penerima yang ramai, dan kita kena selaraskan dengan semua agensi supaya perkara ini dapat diselaraskan dengan baik. Melalui fasa 1 ini, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur turut menerima suntikan vaksin di Wisma Darul Aman Alustar pada petang 28 Februari lalu. Turut menerima suntikan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah, Dr. Muhammad Fikri Ujang. Di Kompleks Imigresen Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra di Durian Burung Padang Terap pula, seramai 48 petugas diberi suntikan. Mereka terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Imigresen, Polis, Kastam, Makis, Tentera, petugas kesihatan dan Angkatan Pertahanan Awam APM. Kesemua petugas di sini memang berdepan dengan risiko lah, terutamanya bila kita berdepan dengan pergerakan keluar masuk lori harian tu, dan selepas ni mungkin bila sempadan akan dibuka, so risiko tu akan lebih tinggi lagi lah. Program imunisasi COVID-19 peringkat kontingen Kedah pula dijalankan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah di Alustar. Ketua Polis Negeri Datuk Ahsanuddin Hassan menjadi individu pertama daripada 120 orang bagi kontingen itu menerima vaksin. Pada saya, program ini cukup penting lah pada kami frontliners ni dalam usaha untuk menamatkan pandemik COVID-19. Seramai 4,477 petugas polis akan diberikan suntikan vaksin secara berperingkat, manakala seramai 1.76 juta penduduk Kedah juga dijangka menerima vaksin COVID-19 secara berperingkat bermula 28 Februari lalu sehingga Februari 2022. Tiada yang lebih mengejutkan bagi tiga beradik dari kampung Alur Serdang Kuarta Sarang Semut Alustar apabila mereka menerima sijil kelahiran masing-masing bagi meneruskan sesi persekolahan tanpa sebarang masalah selepas ini. Sebelum ini, adik Nur Saliza 13 tahun, Muhammad Syahzul Denis 10 tahun dan Nur Eliani 7 tahun tidak didaftarkan kelahiran mereka disebabkan kehidupan keluarga mereka yang susah. Bapa ketiga-tiga beradik ini, Hisham Zainul 40 tahun juga mengalami masalah kesihatan sejak beberapa tahun lalu. Hisham merupakan pemegang kad orang kurang upaya OKU yang hanya melakukan kerja-kerja kampung untuk menyara keluarga. Pendapatan keluarga ini bergantung kepada bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM RM450 sebulan dan hasil bekerja RM500 sebulan. Anak? Sebab apa? Sebab boleh pergi sekolah. Seronok lah pergi sekolah? Masa sebelum ni dah 1, 2, 3 pergi sekolah tadi. Dah tak? Pergi? Seronok Seronok. Masa seronok dapat AC. Sebelum ni? Sebelum tak ada AC. Ibu mereka, Rohariza Ceklah 42 tahun berkata mereka sekeluarga juga tidak mempunyai kenderaan untuk membawa anak-anak mendaftar sijil kelahiran. Perkara itu tertangguh sehinggalah mendapat perhatian pihak sekolah dan juga Jabatan Pendaftaran Negara JPN Kedah. Mau lagi anak saya sekolah. Macam budak-budak lain nak tengok apa. Budak saya ada fikir apa. Tengok anak lain ada fikir saya apa. Bila anak saya nak pergi sekolah balik. Dapat ni saya Alhamdulillah. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah JPN Kedah, Madihah Muhammad berkata, permohonan sijil kelahiran bagi ketiga-tiga kanak-kanak tersebut telah dilakukan tahun lalu.
Ia selepas mendapat maklumat daripada JKM sebelum pihaknya ke sekolah untuk melakukan siasatan. Sebut rata-rata kes yang daftar lewat kelahiran ini adalah disebabkan isu perkahwinan, isu kesedaran daripada ibu bapa sendiri serta isu-isu masalah sosial lah. Jadi dalam peluang ini saya nak menyerulah kepada semua ibu bapa untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka di Jabatan Pendaftaran Negara. Tak kira apa juga status, sama ada ibu bapa tu mempunyai status perkahwinan yang sah ataupun tidak sah. Sebanyak 329 permohonan telah dibuat pada tahun 2019 untuk mendapatkan sijil kelahiran, manakala bagi tahun lepas ia meningkat kepada 348 permohonan. Untuk tahun ini, sehingga tempoh Februari lalu, 34 permohonan diterima. 198 anak-anak yatim di 11 daerah di Kedah menerima sumbangan persekolahan daripada Yayasan Anak-anak Yatim Sultanah Haminah YASH tahun ini. Ahli Lembaga Pengarah YASH, Datuk Rosli Awang berkata, sumbangan diserah secara berperingkat bermula 15 Mac hingga 25 Mac ini. Kesemua anak-anak yatim berkenaan menerima bantuan berupa kelengkapan sekolah, wang tunai dan hamper. Alhamdulillah, program Yayasan Anak-anak Yatim Sultanah Haminah pada kita teruskan aktiviti-aktiviti kita pada tahun 2021 sebagaimana yang kita tahu tahun 2020 last year PKP banyak program-program tak dapat dijalankan dan alhamdulillah tahun ini kita dapat memulakan program untuk 11 daerah. Jadi kita walau bagaimanapun kita mengikut standard SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Beliau bercakap kepada RTM selepas Majlis Kurniaan Yayasan Anak-anak Yatim Sultanah Haminah Persekolahan 2021 peringkat daerah Bandar Baharu. 18 penerima menerima sumbangan yang disampaikan Cik Puan Besar Kedah, Tuanku Hajah Haminah Hamidun. Mereka terdiri daripada 5 pelajar sekolah menengah dan 13 pelajar sekolah rendah. Saya amat bersyukur dengan pemberian ini. Saya sangat berterima kasih kepada Cik Puan Besar Kedah telah memberi bantuan dan sumbangan kepada kami. Dengan ini telah memberikan kami meringankan beban kami, dan terima kasih juga kerana memberi tanda ingatan kepada kami. Dapat meringankan beban kami sekeluarga dan berjaya di dunia dan di akhirat. Dapat memupuk semangat kami untuk belajar lebih rajin dan berjaya di dunia dan akhirat. Sementara itu, Pegawai Daerah Bandar Baharu Muhammad Subihi Abdullah mengalu-alukan mana-mana pihak untuk turut tampil menghulurkan sumbangan kepada pelajar yang memerlukan. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kedah kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Angkasa Puri.